Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Amir Hazim bin Samad. Nombor metrik saya A185-728 dan hari ini saya akan membentangkan tajuk sistem cukai barangan menurut maqasid syariah. Seperti mana yang kita tahu, sistem percukaian bukan sesuatu yang asing dalam sistem pemerintahan dan telah diaplikasikan sejak zaman berzaman. Kalau kita tengok pada zaman Empire Greek, zaman Parsi, zaman China dan Rom sehingga zaman kegemilangan pemerintahan Islam itu sendiri, hasil cukai sangat signifikan, sangat dikenali dalam menentukan hala tuju ekonomi dan sosial sesebuah negara. Meskipun kaedah pelaksanaan sistem itu berbeza. Di Malaysia, hasil cukai merupakan sumber pendapatan utama negara untuk menampung kos perbelanjaan dan juga pengurusan serta pembangunan. Seterusnya memastikan pertumbuhan ekonomi negara terus mampan dan berkembang kukuh. Di samping itu, terdapat pelbagai pandangan ulama dan cendekiawan berkaitan isu hukum pelaksanaan cukai oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan negara mengikut kehendak maqasid syariah itu sendiri. Sebagai contoh, kita bahaskan berkenaan dengan GST. Katakanlah contoh GST. GST ni adalah sebuah cukai yang diperkenalkan pada tahun 2015 di bawah Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan. Pelbagai usaha melalui promosi dan program berkaitan GST untuk menambah kefahaman rakyat dilakukan melalui pelbagai platform melibatkan media sosial, media elektronik dan juga platform yang lain untuk memberitahu bahawa Malaysia akan menjalankan satu sistem cukai barangan. Kerajaan juga bersetuju untuk menaikkan kadar penggunaan elektrik yang tidak dikenakan GST daripada kira-kira 200 unit kepada 300 unit pertama dan penjualan runcit minyak RON 95. Pengenaan GST pada kadar sifar ke atas jenis ubat di bawah Akta Racun yang diklasifikasikan sebagai peranti perubatan diperluaskan kepada 128 jenama. Peningkatan 2 kali ganda dari 4,215 kepada 8,630 jenama ubat yang meliputi ubat bagi 30 jenis penyakit seperti contoh ubat kanser, ubat jantung, ubat kencing manis, darah tinggi dan juga ubat hepatitis. Pengenaan GST pada kadar sifar kepada barangan makanan pula adalah contohnya susu bayi ataupun susu untuk kanak-kanak, kacang ataupun produk yang datang dan hasil buatannya daripada kekacang, dan juga sayuran yang meliputi seluruh jenis sayuran, apatah lagi rempah ratus dan juga gula. Gula pun ada gula kasar, ada gula merah, itu pun meliputi cukai barangan, termasuk di bawah cukai barangan. Dan juga yang terakhir adalah produk orang kata produk mi. Contohnya macam mi kuning. Dan juga syarikat-syarikat yang terlibat dalam aktiviti penyelenggaraan pembaikan dan baik pulih di dalam industri aero angkasa pula akan dibenarkan untuk menyertai skim pedagang, diluluskan dan diberikan pelepasan GST. Ini menunjukkan cukai itu merupakan sesuatu yang dibenarkan, apabila ia mengikut kehendak syarak itu sendiri. Dan juga bila kita lihat juga kebanyakan sarjana ataupun alim ulama, dia membenarkan cukai
sebagai sumber pendapatan negara. Kerana apa? Kerana apabila datangnya cukai ini, ia juga akan menyebabkan hasil zakat tidak mencukupi untuk membantu masalah kewangan golongan fakir dan miskin. Namun pelaksanaan cukai tambahan kepada rakyat adalah dengan menepati beberapa prinsip, iaitu prinsip yang pertama adalah cukai itu sendiri adalah perbelanjaan untuk menjamin taraf kehidupan yang wajar, menjamin juga dan meningkatkan nilai Islam, pengeluaran dan pembangunan yang dapat menjamin taraf kehidupan yang wajar. Dan dengan asbab cukai ini juga bantuan kepada bangsa bencana alam atau peperangan. Cukai yang tidak membebankan, ini yang perlu kita fahami. Cukai yang tidak membebankan dan bersifat sementara dengan jelas dan adil. Pentadbiran negara sangat signifikan dengan istilah siasah asy-syar'iyyah, iaitu sebuah negara yang adil dengan kepimpinan berlandaskan maqasid syariah untuk menjaga maslahah dan menolak mafsadah. Mafsadah ni maksudnya kerosakan yang bakal berlaku kepada siapa? Kepada negara itu sendiri dan juga rakyat. Pelaksanaan GST adalah untuk mengukuhkan pengurusan fiskal sebagai teras kedua bajet pada tahun 2014. Seterusnya, GST dengan elemen maqasid syariah di bawah klasifikasi maslahah dari sudut keutamaan adalah al-maqasidu ad-daruriyat dan juga al-hajiyat. Pertimbangan syarak pula adalah maslahah mursalah dan kesyumulan, iaitu ruang lingkup yang melibatkan maqasid itu sendiri. Pencapaian GST dengan elemen maqasid syariah lebih dijelaskan dari sudut untuk mencapai maslahah dan menolak mafsadah kepada negara dan rakyat. Hakikatnya, kutipan cukai dalam pentadbiran negara Malaysia yang mengamalkan ekonomi campuran merupakan sumbangan utama dalam hasil kerajaan persekutuan itu sendiri. Walaupun kita lihat pelaksanaan GST mempunyai maslahat dan mafsadah juga dari sudut maqasid syariah kepada unit-unit ekonomi di Malaysia, iaitu isi rumah, firma dan kerajaan. Namun dapat dijelaskan bahawa masalah GST lebih diutamakan daripada mafsadah GST itu sendiri untuk mencapai objektif ekonomi selari dengan maqasid syariah. Secara keseluruhannya, pelaksanaan GST di Malaysia adalah untuk mengukuhkan sumber pendapatan negara dan menggantikan SST yang sebelumnya mempunyai kelemahan. Kadar GST ni dia adjustable, mengikut keperluan kewangan sebuah negara, berdasarkan kebijaksanaan pemerintah dalam menentukan hasil kutipan GST bagi memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Di samping itu, kejayaan pelaksanaan GST yang telus dan juga progresif akan mencapai objektif ekonomi. Sementara itu, pihak kerajaan ketika itu meneliti impak dan kadar GST daripada semasa ke semasa supaya tercapai kehendak maqasid syariah dengan mengikut keutamaan elemen maslahah, iaitu maqasidud daruriyat, hajiyat dan juga tahsiniyat. Sehubungan dengan itu, peranan isi rumah, firma dan kerajaan hendaklah sama-sama berganding bahu dan berpadu tenaga untuk menjayakan pelaksanaan GST. Oleh itu, pelaksanaan GST akan berjaya dengan kerjasama semua pihak, terutamanya dari peringkat atasan, iaitu peringkat kerajaan dan juga
peringkat peniaga dan yang pentingnya pengguna-pengguna bersama dengan akta undang-undang yang dikuatkuasakan untuk mengawal penyelewengan sepanjang pelaksanaan GST. Justeru hasil kutipan GST akan membawa manfaat kepada rakyat dan negara apabila pengurusannya dilaksanakan secara adil, cekap dan telus oleh semua pihak yang bersama bagi mencapai objektif ekonomi selari dengan kehendak maqasid syariah. Dan akhir sekali saya mengharapkan video pembentangan saya ini merupakan satu contoh yang jelas berkaitan dengan maqasid syariah dalam segi sektor ekonomi, iaitu cukai barangan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.